Baru-baru ini negara dikejutkan dengan kes bunuh melibatkan sahabat baik yang dipercayai pada awalnya berpunca daripada perselisihan faham. Sebelum itu, sebelah pihak dilaporkan banyak berasa tidak puas hati, seterusnya menyimpan dendam sehingga berakhir dengan kematian. Sejauh mana memendam perasaan boleh membuatkan seseorang itu bertindak luar kawalan sehingga hilang kewarasan. Bagi mendapatkan pandangan dan penjelasan mengenai keadaan emosi yang turut melibatkan tragedi menyayat hati itu, di Thailand Skype ketika ini kita bersama pakar psikologi dan kaunseling Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI, Dr. Fauziah Muhammad Saad. Assalamualaikum, Doktor. Salam semua. Ya, baik, Doktor. Selamat malam. Selamat malam. Berbalik kepada kes bunuh kawan baik sendiri di Terengganu baru-baru ini. Jadi apa pandangan doktor mengenai kes ini? Okey, mengapakah seseorang itu sanggup berdendam dan sehingga boleh membunuh seseorang ya? Pelbagai faktor yang boleh kita lihat dan saya seorang pakar psikologi kaunseling, saya akan lihat dari aspek kesihatan mental lah. Okey, salah satu isu yang mungkin timbul apabila berlaku sehingga membunuh orang lain mungkin faktor marah. Dan bagaimana mencetusnya kemarahan tersebut mungkin benda itu berlaku berulang-ulang hinggalah menyebabkan seseorang itu tergamak untuk membunuh orang lain. Kedua, tahap kesihatan mental. Saya tidak tahu pelaku tersebut dan tahap kesihatan mental gadis ini ya. Yang apa boleh saya dapat apabila saya perlu mendiagnoskan dia dulu untuk mengetahui keadaan tahap kesihatan mental sama ada dia dalam keadaan ringan, sederhana atau teruk lah. Dia tak tahu isu apa yang menyebabkan beliau sanggup membunuh rakan beliau lah. Daripada apa yang kita dapat pada surat khabar dan media sosial, faktor pertama adalah marah lah. Marah kerana sering dihina dan dikritik oleh rakannya sehingga kan benda itu berlaku berulang-ulang kali hingga mungkin waktu kejadian tersebut mungkin dia dah jadi macam hilang akal dan terus membuat satu tindakan yang tidak berperi kemanusiaan pada kita yang orang biasa. Tapi kalau kita tak tahu keadaan tahap kesihatan mental waktu pelaku melakukan pembunuhan, mungkin waktu itu tahap kesihatan mental dia berada dalam keadaan yang agak teruk. Ya. Baik, Doktor, kalau kita lihat dia ada kaitan dengan body shaming dan juga dendam yang dikatakan menjadi faktor kepada tindakan tersebut. Jadi kalau kita lihat dalam banyak keadaan ada yang bertindak membunuh diri kerana tak tahan dengan tekanan-tekanan ini, tapi kali ini dia bertindak kepada orang lain, keganasan kepada pihak yang lain. Jadi komen doktor mengenai perkara ini. Ya, untuk masyarakat sekalian, body shaming ni maksudnya kita membuli orang secara lisan lah. Contohnya kita mengkritik penampilan seseorang. Contohnya awak kelihatan bodoh lah, awak kelihatan gemuk lah. Ataupun kita membandingkan tubuh badan seseorang dengan seseorang yang lain lah. Ataupun kita bagi komen kepada orang lah. Contohnya, you makan junk food lah, not good lah. Mungkin pada pandangan kita macam bersoal pada dia, tetapi orang yang menerima teguran tersebut dia rasa seolah menghina keadaan fizikal dia. Okey, berbalik pada kes tadi. Kes tadi berlaku apabila si pelaku itu berkata yang beliau sering dihina, sering diperli atau dikritik. Contohnya macam kadang-kadang kita kritik orang, kita tak cakap, oh you tak cantik lah sebab tu you tak dapat date kan. Jadi benda itu akan menyebabkan orang yang menerima kritikan tersebut rasa rendah diri dan self esteem dia akan menurun lah. Tapi dalam konteks kepada yang berlaku dalam kes yang kita bicara ini, di mana yang membunuh itu dikritik, maksudnya oleh kerana penampilannya yang tidak seberapa, oleh kerana keadaan ekonomi keluarga yang tak seberapa menyebabkan susah untuk dia mendapat jodoh. Mungkin pada gadis ini benda itu adalah sangat memalukan beliau, sangat menyedihkan beliau sehingga tidak dapat mengawal kewarasan beliau. Mungkin benda ini berlaku berkali-kali sehingga kan sampai satu level hilang kewarasan dia hingga tergamak untuk membunuh kawan dia. Ya, sekiranya berlakulah keadaan seperti ini, apa yang boleh dilakukan untuk mengelak daripada bertindak secara di luar kewarasan ini?
Saya selalu meminta terutama pada rakyat Malaysia iaitu jagalah kesihatan mental kerana penyakit kesihatan mental ini dia tidak macam bukan pesakit macam dia bukan sakit yang kita boleh nampak. Ya. Contohnya sakit jantung nampak tapi sakit emosi kita ni kan orang tak nampak. So you mesti jaga tahap kesihatan mental you dengan baik. First kali hadapi kehidupan yang berkualiti lah. Berkualiti mesti buat terutama dalam keadaan PKP ni kita semua habis terkurung dalam rumah. Lakukanlah senaman sekurang-kurangnya sekali sehari 20 minit sahaja. Ya. Kita boleh buka video, kita tengok. Tak perlu yang aktiviti yang terlalu agresif, yang simple tapi berpeluh. Ini akan riliskan tahap stres kita. Ya. Kedua, jaga pemakanan, jaga komunikasi, jaga kualiti hidup kita, jaga hubungan di antara ahli keluarga dan sebagainya supaya dapat mengekalkan tahap kesihatan mental. Kemudian dapatkanlah sokongan terutama sekeliling ahli keluarga, jiran ataupun siapa-siapa je geng dalam WhatsApp kita yang sentiasa bagi support untuk kita untuk kekal dalam keadaan mempunyai kesihatan mental yang baik. Ya. Dan juga akhir sekali kalau misalnya ada masalah, jumpalah kaunselor yang profesional di mana kami ini ada etika kerahsiaan yang boleh menjaga rahsiaan ini. Ya, baik, maksudnya pengurusan stres dan juga kesihatan mental itu penting untuk mengelak daripada perkara ini daripada belang, insya-Allah. Baik, terima kasih Dr. Fauziah kerana bersama Berita Al-Hijrah malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Baik, alhamdulillah itu tadi pakar psikologi dan kaunseling Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI Dr. Fauziah Muhammad Saad.